Setiap pasangan melangkah ke alam rumah tangga dengan pelbagai harapan dan jangkaan. Bayangan mengenai kehidupan yang indah memenuhi fikiran. Namun adat berumah tangga pasti ada pasang surutnya. Bahtera yang dilayari tidak sentiasa manis. Kadang-kala terselit juga kepahitan yang mematangkan fikiran. Dalam tidak sedar, ada virus yang cuba meracuni hubungan perkahwinan. Antara virus yang boleh merosakkan sesebuah rumah tangga seperti kehadiran orang ketiga, masalah kewangan, sifat malas pasangan, hobi, campur tangan orang luar dalam perkahwinan dan sebagainya. Sejauh manakah virus dalam rumah tangga ini mampu merosakkan sebuah perkahwinan? Bagaimana cara untuk menangani virus yang melanda serta mengelakkan ia dari memberi penyakit dalam rumah tangga? Seperti yang telah kami war-warkan tadi, virus rumah tangga adalah topik yang akan kami bincangkan dalam hikayat perkahwinan pada hari ini. Dan seperti yang telah kita katakan tadi juga, kalau kita cakap pasal virus ni, ada macam-macam jenis faktor ataupun virus yang akan meretakkan sesebuah perhubungan itu. Hari ini kita akan bersama dengan 3 orang tetamu yang cukup istimewa di atas talian yang sudah pun terhubung sekarang ni, Sugi. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kami memperkenalkan tetamu-tetamu atas talian kami. Kita akan bersama dengan Puan Sarah Zainal Putih selaku kaunselor rumah tangga kita. Itu dia, Puan Sarah. Hai, selamat tengah hari Puan Sarah. Hai. Okey. Baik, dan kita juga bersama dengan Yana Samsudin dan suaminya Fazil Zahari dan juga 2 anak mereka. Hai, selamat tengah hari. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah tertidur ke? Macam mana tu baby tu? Aish Martin tengah tidur. Aura Aish macam mana? Orang ni dia baru lepas menyusu, nak burpkan dia, so tak boleh nak baringkan dulu. Okey. Apa pun terima kasihlah ya Yana dan Fazil bersama dengan kami. Baik, kami nak mulakan perbincangan ni dengan Puan Sarah dahulu. Virus rumah tangga, Puan Sarah. Kalau kita cakap mengenai virus ni mungkin luas. Pelbagai penyebab ataupun pelbagai virus dalam sesebuah rumah tangga tu. Mungkin Puan Sarah boleh mulakan dengan berkongsi seringkalilah apa yang boleh menjadi faktor ataupun menjadi virus dalam sesebuah rumah tangga. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Berdasarkan pengalaman saya lah sebagai seorang kaunselor rumah tangga, kebiasaannya virus ni dia perkara yang tak baik kan, yang kita tak mahu dalam rumah tangga kita. Berdasarkan kepada kes-kes klien yang saya selalu bawa dalam sesi kaunselor rumah tangga adalah contohnya pasangan tak bertanggungjawab, tak bagi nafkah, tak mengenali pasangan, campur tangan keluarga, dan pasangan keluarga tu pasangan kita tidak mempertahankan kita di hadapan keluarga mereka. Itulah antara contoh-contoh virus yang berlaku sekarang ni. Okey. Dan pastinya kita akan membincangkan dengan lebih panjang lagi tentang virus-virus ini dengan lebih mendalam, sebab ini kita melihat kepada virus-virus yang berada di sekeliling kita. Mungkin virus juga hadir dari diri kita sendiri. Okey, ini yang menarik saya nak bertanya kepada pasangan suami isteri kita yang sudah pun ada 2 orang anak sekarang. Okey, untuk Fazil dan juga Yana. Orang kata untuk bertahan dalam sesebuah perhubungan ataupun rumah tangga itu bukanlah mudah. Pasti ada pasang surutnya. Apatah lagi setiap hari kita kena mengenali pasangan kita. Untuk anda berdua, mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan berkenaan dengan virus. Kalaulah ada virus yang terjadi yang menghinggapi rumah tangga anda berdua, apakah ia? Mungkin boleh dikongsikan. Mereka pandang satu sama lain. Selalu perempuan banyak komplain, jadi saya macam tak banyak komplain je. Kalau kita sebut pasal virus ni benda yang tak baik lah. Tak benda baik pula kan. Kalau selalu kalau dalam rumah tangga ni, pasal rumah tangga, kalau yang saya selalu dengar lah kan, selalunya sikap dan kebanyakan dia pasal yang sekarang ni yang jadi tu kewangan lah. Sekarang banyak saya dengar lah kawan saya juga. So, macam kalau tanya lebih kepada sikap lah, sebab benda ni nak kahwin ni kan dia antara individu dengan individu kan. Pula nak combine jadi bersama, hidup sama. So kalau hari-hari tak okey,
tak kenal pasangan ke, macam payah juga tu. Betul? Okey. Baik, mungkin Yana memberikan jawapan yang mungkin agak diplomatik juga. Jadi kita nak terus bertanya kepada Fazil lah. Kalau bagi Yana, tadi Yana kata sikap itu mungkin boleh menjadi salah satu virus dalam rumah tangga. Kalau Fazil, apa antara sikap Yana yang mungkin Fazil rasakan ini macam virus ni dalam perkahwinan kita? Okey, kalau tanya pada saya ataupun kebiasaan lelakinya, orang kata perempuan ni kuat membebel. Tapi kalau kita tengok daripada sudut yang lain, sebenarnya dia membebel tu benda yang betul. Macam contoh kita tinggal baju merata ke, makan tak basuh ke, memang patut dia bebel. Betul. Kan? Kuat ni. Jadi kita dari pandangan lain, maksudnya kata okey juga. So okey, tak apa aku buat. So kita terima benda tu secara positif. So walaupun pada awalnya kita anggap dia virus, tapi kita sambut dan kita cuba curekan dia supaya benda tu harmoni. So insyaAllah okey kot. Ini yang menarik. Bila ada virus, kita cuba cure. Maknanya kena ada vaksinnya. Betul tak? Sebelum saya bertanya kembali soalan kepada Puan Sarah, saya tertarik untuk bertanya Fazil sekali lagi tentang sesuatu yang telah dikongsikan baru-baru ini di laman Instagram Fazil. Okey, Fazil berkongsi tentang ada orang ketiga yang cuba untuk orang kata potong lainan dalam perhubungan anda berdua. Dan sebenarnya kan kalau kita lihat balik, ini sebenarnya adalah salah satu virus, bukan kecil tapi virus yang sangat-sangat besar, yang jika tidak dirawat daripada awal, ianya akan membawa buruk yang sehingga membawa kepada mungkin keadaan yang tidak baik dalam rumah tangga itu. Apa kata Fazil? Okey, baik. Kalau ikut gangguan tu memang daripada awal-awal kahwin pun dah ada dah. Kita macam ignore lah benda tu. Tak ada apa, tak payah layan. Itu cumanya yang saya tertarik untuk exposekan benda tu sebab sebab mesej tu dia hantar ketika isteri saya tengah berpantang. So bila tengah pantang tu memang itu satu ikutnya ujian yang berat lah bagi lelaki kan. Pantang 60 hari, 1 hari. Tiba perempuan main mesej hantar gambar yang seksi, baju tidur apa. Ujian yang berat sebenarnya lah. Tapi saya fikir tujuan kita kena kembali kepada tujuan kita hidup dalam dunia ni. Apa objektif kita? Macam contoh kita sebagai Islam, kita kena ingat pada Allah lah. So, bila kita ingat pada Allah, kita akan ingat pada isteri kita, mak bapak kita, anak-anak kita. So, bila kita kembali kepada tujuan kita hidup, kita akan sedar. Kita tak akan mengabaikan dan mensia-siakan masa yang kita ada tu lah. Tersenyum Yana dekat sebelah dengar jawapan Fazil tu. Okey, baik Puan Sarah, mungkin kalau kita dengarkan apa yang Fazil kongsikan, itu adalah antara ujian yang dilalui oleh Fazil. Tapi saya kira saya ada juga terbaca artikel di mana orang mengalami keretakan rumah tangga berlaku disebabkan reunion sekolah. Pergi berjumpa dengan kawan, lepas tu mulalah membuat perbandingan, oh suami I macam ni, isteri I macam ni, dan itu membawa padah pada institusi kekeluargaan dua orang individu kan. Mungkin Puan Sarah boleh kongsikan bagaimana seseorang, okey macam Fazil, dia tahu okey saya sebagai suami ini tanggungjawab saya, tetapi kadang-kadang bila seseorang itu diletakkan dalam satu momen ataupun dalam satu ujian itu, susah kadang-kadang nak keluar daripada itu kan. Mungkin Puan Sarah boleh kongsikan apa yang boleh dilakukan oleh seseorang individu sekiranya ada virus, bukan setakat orang ketiga, mana-mana virus, apa-apa virus, bagaimana mereka boleh kekal dalam orang kata meneruskan perhubungan rumah tangga mereka tanpa peretakan. Okey, kalau contoh macam tadi, macam saya tertarik lah macam Cik Fazil cakap kan, apa-apa pun kita ingat balik kepada matlamat kehidupan kita kat dunia ni kan. Maksudnya kita nak tak nak bagi kita tahu kalau kita curang ataupun contoh pergi reunion dan kita mungkin teringat balik memori bersama kawan sekolah dan kita tertarik dengan dia, ataupun kawan sekolah kita yang menggoda kita, maka kita kena ingat balik kebiasaannya orang-orang yang akan tergoda ni adalah orang-orang yang tangki emosi dia tu, tangki kasih sayang dalam rumah tangga tu kosong ataupun kekeringan. Jadi untuk kita mengelak berlakunya perkara tersebut, kita kena sentiasa tambah tangki emosi, tangki kasih sayang dalam rumah tangga kita tu. Dan untuk kita tambah tangki emosi tu nak pastikan penuh,
dia punya vaksin itu semestinya adalah ilmu rumah tangga tu sendirilah. Ilmu rumah tangga dan juga ilmu asas agama tu yang akan jadi pembimbing kita supaya kita tahu kalau kita buat benda tu kita akan dapat dosa, kita buat benda tu Allah akan marah kita buat benda tu pasangan akan sedih dengan kita. Itu vaksin utamanya tu sebenarnya. Maknanya kita perlu menguatkan dari segi rohani kita seiring dengan berlakunya virus dalam sesebuah perhubungan ini. Dan saya juga tertarik untuk bertanya kepada Fazil dan juga Yana. Pastinya dalam orang kata sesebuah perhubungan itu antara suami dan isteri, kita ni kan Sugi mesti ada minat kita tersendiri. Okey, mungkin ada setengah isteri suka make up, suka masak, setengah suami pula suka berkebun, suka repair kereta, motor dan sebagainya. Tetapi untuk Yana, okey, minat yang Yana ada ni sedikit unik kerana Yana memang suka main game. Seorang gamer, betul Yana? Betul. Jadi sekarang ni bila dah ada anak kecil, baby baru lahir, adakah bercuti sekejap daripada menjadi seorang gamer ataupun bagaimana? Kita teruskan sebab tu lama-lama dari asal minat tu dia dah jadi salah satu kerja jugalah kan. Cuma kita faham untuk orang yang dah berusia seperti saya dan juga mempunyai keluarga yang ada, tiba saya menjadi seorang gamers kan, streamers orang streamer. So setiap hari orang tengok kita, setiap hari kita buat konten game. So macam awal-awal tu adalah orang kata mana lelaki tak marah ke? Orang tengok tu anak ke adik kan. Dia ingat puji sama ada kita nak mengaku ke tak kan. Ada yang tak perasan yang sebenarnya saya dah berkahwin, dah ada anak pun. Wah, sebab betul, nampak muda sangat-sangat. Adalah. Jadi saya pun terang, bagi saya benda ni kita terus terang. Macam lelaki tak marah ke? Tak ada lah, lelaki tak marah. Ni siapa, anak ke? Anak saya. Lepas tu cakap mana dah lama tak jumpa, anak akak dah masuk 2 dah pun baru lahir ni. Macam tu. Macam Yana lebih berterus terang. Lagi satu untuk pengurusan keluarga lah. Cakap pengurusan keluarga ni kena bijak sikit lah. Contoh macam dan siang mungkin saya ada kerja lain. Sebelum saya ada anak yang kedua, saya ada kerja lain kat office saya kena buat. Mungkin bahagian selebriti pun saya kena buat. Tapi balik je saya terus stream sampai malam. Orang cakap lelaki ke, tak layan lelaki ke kan. Kena benda tu jadual lah, jadual hidup dan juga faham lah. Kalau orang tak faham, dan sebenarnya saya minta izin juga. Macam kita kata, sayang, I nak buat ni, bagi tak? Kalau dia kata, okey bagi, so dia nak buat lah. Kalau dia tak bagi, kadang-kadang ada benda, bukan pasal game je lah, ada benda yang dia tak setuju juga. Tapi kita cuba juga untuk, kalau kita nak kan, cuba orang kata diplomasi kan, dia lah cuba cakap apa niat kita kan. Kita nasib baiklah pasangan pun memahami lah. Dia cakap memang so tak ada masalah pun. Walaupun malam saya faham orang cakap kau ni tak ada laki ke main kan. Game dengan orang kan. Macam tu lah. Baik Yana, tersenyum ya betul. Saya pun perhatikan saja. Tapi Yana di awal tadi Yana kata Yana dah berusia, dah ada anak. Tak apa Yana, age is just a number. Dan sebenarnya Yana ni boleh dijadikan inspirasi juga. Walaupun sudah berkahwin, ada anak, masih lagi meneruskan untuk melakukan apa yang Yana minat. Itu boleh dijadikan satu inspirasi sebenarnya. Dan Fazil pula yang tersenyum. Nak tanya sedikit lah Fazil mengenai orang kata tabiat Yana yang suka bermain game ni. Pernah tak hobi Yana? Pernah tak Fazil melihat hobinya itu sebagai satu virus? Okey, masa mula-mula dibagi tahu tu kita macam kita susah nak adapt, kita susah. Tapi bila kita tengok tak apa, aku try main sekali lah. Okay. Join sekali. So bila kita klik, tu dia dah jadi macam hobi satu keluarga. So macam bab dia main game, kita dah tak ada masalah. Even kadang macam anak, kadang-kadang kita bagi dia main, kadang kita macam saya sendiri, kadang saya main juga dengan dia masa live tu. Okey, Alhamdulillah semuanya okey. Kadang ada orang tanya, kak laki mana? Ni ada sebelah saya ni.
Okey. Soalan mereka tu lah. Kan? Sweet sangat bila kita tengok Fazil dan Yana ni kan. Orang kata dalam sesebuah perhubungan itu perlu ada komunikasi, toleransi dan saling memahami. Tak adalah akan terjadinya virus-virus ini. Baik, kita dah bertanya kepada 3 orang tetamu kita. Seterusnya kita nak bertanya pula kepada orang ramai apakah pendapat mereka tentang virus dalam rumah tangga ni. Jom sama-sama kita saksikan. Lelaki biasanya hobi memain futsal ataupun memain game kebanyakannya. Tetapi ianya akan menjadi buruk jika para suami terlalu obses hingga mengabaikan isteri dan anak-anaknya di rumah. Virus di rumah tangga sebenarnya untuk zaman sekarang berpunca daripada game sebenarnya. Sebab apa, bila kita main game yang isteri ni kadang rasa masa suami tu tak cukup untuk dia. Dia nak spend masa juga dengan lelaki dia. So bagi saya game tu boleh menjadi satu virus yang paling besar untuk meruntuhkan rumah tangga tu. Bila kita menjangkakan terlampau banyak perkara daripada seorang individu, dan bila individu tu tak boleh buat macam mana kita minta ataupun kita jangka, benda tu akan mengganggu gugat keharmonian lah. Antara sebab utama virus dalam keluarga ini adalah disebabkan oleh masalah kewangan, di mana kita mengetahui bahawa ada pasangan suami dan juga isteri yang tidak ada pelan jangka masa panjang dari segi kewangan maupun mereka yang sudah ada anak. Maka ini akan memberikan satu masalah yang besar untuk mereka melakukan pembelanjaan dan juga simpanan. Kurang komunikasi antara pasangan menyebabkan jika berlaku pergolakan rumah tangga, orang luar akan mengambil kesempatan. Melakukan simpanan dan juga pelan kewangan yang lebih baik di antara suami dan juga isteri untuk masa depan mereka dan juga anak-anak. Dan semestinya komunikasi di antara suami dan isteri juga memainkan peranan yang penting supaya mereka dapat hidup lebih harmoni dan juga lebih bahagia. Okay, untuk penyelesaian dia ada 2. Yang pertama, kita sebagai seorang isteri bagi masa kepada suami kita untuk melepaskan stres daripada main game tu. Itu bagi dia masa sikit tapi jangan terlampau lama. Okay. Kemudian yang kedua, belajar main game dengan suami tu. Contohlah main game tembak-tembak, belajar main game sama. So kita boleh spend time sama-sama even di dalam game. Communicating and managing those kind of expectation. Sebab kita kena faham everybody has flaws, semua orang ada kekurangan, and we need to tell each other about it and kena dapatkan satu penyelesaian. Sebab our goal is to be happy. Yana dan saya sebenarnya di sini tergelak sebab ramai yang berkata suami main game, belajar main game daripada suami. Mereka belum lagi berjumpa dengan Yana Samsudin. Okey, mungkin Puan Sarah boleh kongsikan. Tadi Puan Sarah ada berkongsi sedikit mengenai tangki emosi. Mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana sesebuah pasangan itu boleh memastikan yang tangki emosi itu sentiasa penuh. Okey, untuk kita pastikan tangki emosi ni sentiasa penuh, kita kena tahu apa tangki emosi pasangan kita. Okey. Ada pasangan sukakan sentuhan, ada pasangan sukakan pujian, ada pasangan sukakan bantuan daripada sudut perkhidmatan dalam rumah tangga, contohnya buat kerja rumah. Dan ada pasangan suka, yang keempat adalah pasangan suka jika dilapangkan waktunya bersama dengan pasangan. Maksudnya spend time bersama. Jadi kadang-kadang ada orang dia tak faham kenapa pasangan dia tu macam dah bagi, dia rasa dia dah bagi kasih sayang yang cukup kepada isteri ataupun suami dia. Tapi kenapa pasangan masih lagi selalu cakap, awak ni tak sayang saya, awak tak sayang saya. Mungkin dia mengisi tangki yang salah kepada isteri ataupun suami dia tu. Jadi kena kenal pastilah apa tangki emosi pasangan kita yang boleh membuatkan pasangan rasa sangat disayangi, rasa dicintai dan yang boleh membangunkan keharmonian rumah tangga. Okey, Jadi apa yang Puan Sarah kongsikan tadi adalah kita perlu memahami bagaimanakah emosi pasangan kita ni, bagaimanakah dia react terhadap sesuatu perkara itu. Dan mungkin ini juga yang dilakukan oleh Yana dan juga Fazil, di mana mereka saling mengenali antara satu sama lain. Sekarang ni dah belajar main game pula sama-sama, meluangkan masa satu keluarga bersama-sama dengan main game. Tetapi untuk Fazil sendiri, melihat sebagai seorang ketua keluarga, bagaimana Fazil memastikan yang tak kiralah apa sahaja virus yang datang yang hinggap dalam perkahwinan Fazil dan juga Yana, ianya dapat ditepis untuk menjamin keharmonian rumah tangga ni? Okey, itulah maksudnya kita kena sentiasa berbincang. Yang adik pada pasangan kita,
Macam contoh apa yang saya buat sekarang, kadang berlainan juga dengan saya observe kawan-kawan lain. So, contohnya dia simple thing. Kalau macam saya keluar balik lewat apa semua, isteri call ke, video call ke, mesej ke, saya akan reply. Sibuk je saya reply. Itu sebab kita, bila kita tak buat dia orang risau, tu dia orang akan aman lah kat rumah. Sebab saya bagi satu contoh, saya observe daripada kawan saya sendiri, kita tengah ramai-ramai, laki semua ni. Laki tu bila wife dia call, dia macam bisik-bisik. Ada kerja ni. Dah. Dia tak. Okey. Saya terus cakap dengan dia, kita lepak semua laki ni. Bila hang buat macam tu, hang akan buat isteri hang sangsi. Betul. Tak sampai berapa minit dia angkat phone dia, snap gambar kawan-kawan dia, tunjukkan dekat bini dia lepak dengan lelaki. So bila kita terus transparent, wife nak video call ke apa, just layan je. So dia pun tak akan sangsi, so mungkin virus tak akan timbul. Okey, dan apa yang dikongsikan Fazil adalah Fazil ada memang satu tips yang amat orang kata berguna sebenarnya. Sebab kadang-kadang memang betul apa kata Fazil tadi, ramai yang berbisik sehingga kan orang di sekeliling mereka pula rasa macam restless, lain macam pula. Dan mungkin Yana boleh kongsikan jugalah Yana, kan mungkin ramai yang selalu mempersalahkan wanita ataupun isteri menyebabkan sebagai penyebab virus rumah tangga. Banyak ada expectation lah, banyak merungut lah, ni lah, tu lah, kan. Mungkin Yana sebagai seorang isteri boleh kongsikan sebenarnya isteri tak banyak pun je nak. Apa yang benda simple yang Yana rasakan boleh membuatkan suami dan isteri itu mempunyai keserasian ataupun saling faham memahami. Okey, dia macam ni lah sebenarnya sebagai manusia. Kita cakap sebagai manusia, kita perlu masa untuk diri sendiri, macam me time. Kita ada masa, kita kena hormat. That's why kita kena tahu kita ni asal dari mana, datang dari mana. Contohnya kita lahir di dunia ni, Allah yang cipta kita, kan. So kita ni dalam dunia ni untuk apa sebenarnya? Kalau kita tak ingat benda tu, contohlah kita main game ke, kan. Contoh, kita dah berkeluarga, kita main game, kita lupa dunia, kan. Lupa anak bini, lupa isteri, lupa suami pun tak boleh juga. Lepas tu kita dah kahwin. Bila kita dah kahwin, kita fikir, oh laki kita ni 100% kita punya. Lepas tu orang lain tak boleh cakap dengan dia, marah, kata ni ada perempuan lain lah ni, pun tak boleh. Kita anggap ni semua pinjaman. Macam itulah sebenarnya. Kalau kita rasa kita bersederhana, apa saja kita buat, kita tak takut kehilangan, insyaAllah kita tak akan ada rasa macam nak angin je kalau lelaki tak ada depan mata. Okay. Kalau kita rasa ni Allah pinjam kat kita. Begitu juga dengan cinta. Kalau rumah tangga Allah pinjam kat kita. Kita kena hargai, kita tak tahu bila dia nak tarik balik. Dia nak cabut nyawa suami kita ke, hilanglah cinta kita, kan. Ataupun tiba-tiba jadi tak suka. Jadi sementara cinta tu ada, lebih baik kita menikmatinya, kita baik-baik. Contoh kita ada masalah, kita rasa laki kita ni tak faham kita lah. Muka dalam hati, kan. Apa kata kita buat pillow talk? Yang ni yang nak selalu buat. Pillow talk Pillow talk. Ni sebelum tidur lah ya? Sebelum tidur kena bersembang dulu? Sembang dulu. Sembang macam sayang, I rasa kan tadi kan macam ni, I penat lah. Ataupun badan I penat lah, I tak sempat lah nak buat ni semua. Dia juga meluahkan. Meluahkan. Kadang-kadang lelaki saya pernah juga cakap dengan dia macam tak faham. Dia kata, you nak, apa lagi you nak? Dia kata, dia adalah, bukan dia marah tau. Dia kata, apa lagi you nak? I kan ada dengan you. Bukan, memang you ada, tapi macam tak membantu. Nanti kita tapi saya sangat bersyukur saya dapat pasangan yang sangat memahami, yang nak mendengar bila saya bercakap. Baik. Saya cakap kan, Puan Sarah, berapa ribu? 10,000 patah perkataan. Baik. Jadi kita kena cakap, suami kena dengar. Sebenarnya bila saya terus terang, saya pun bukannya pandai sangat dalam rumah tangga, tapi saya cari pengetahuan. Pengetahuan tu masa
maksudnya nak jadi isteri macam mana, nak ada anak macam mana. Saya nervous tau nak ada anak dengan kerja saya kan. Kerja saya tak ikut time. Ya, betul. Dan yang penting kita perlu memperbaiki diri kita setiap hari untuk menjadi versi yang terbaik. Bukan sahaja untuk diri kita tetapi untuk suami kita, untuk anak-anak kita. Betul Yana dan juga Fazil. Terima kasih di atas perkongsian Yana, Fazil. Banyak sebenarnya kita nak tanya kan Sugi. Tapi itulah masa pula dah sampai ke hujung-hujungnya dah ni. Yang penting seperti yang Puan Sarah kongsikan tadi, kita kenal pasti tangki emosi pasangan kita dan sentiasa penuhinya. Kan Puan Sarah? Betul. Okey, baik. Terima kasih Puan Sarah, Yana dan juga Fazil. Terima kasih juga kepada baby dan juga anak kecil tu. Diam je sepanjang perbincangan. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, itu dia Yana. Perbincangan yang cukup menarik sebenarnya. Sebab seperti yang Yana katakan juga, kadang-kadang kita meluahkan tapi kalau pasangan kita tak mendengar, tak ada, orang kata no point juga. Betul. Kan? Saya kira juga love is reciprocal. Dia bukan sahaja bertindak satu jalan tetapi dia adalah dua hala. Di mana dalam sesebuah keluarga itu, di dalam sesebuah rumah tangga itu perlu ada perbincangan, perlu ada komunikasi untuk memastikan kita dapat melahirkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.